Hai merang mesuk nang semulai, ni emak mari nak bawa balik. Padi dikatakan mempunyai semangat yang perlu dipujuk. Begitulah eratnya pertalian kita dengan padi sehingga dizahirkan dalam lingkungan budaya. Krisis makanan global yang meruncing pada tahun 2008 telah memberikan satu tamparan yang cukup hebat. Sehingga kini kita hanya mampu menghasilkan 70% padi untuk menampung keperluan dalam negara. Kampung Tengah Negeri Sembilan. Dulu kawasan ni memang kawasan disebabkan padi. Setelah ditinggalkan, orang-orang tua tak boleh buat kan. Anak-anak muda tak usahakan. Fekra telah mengambil kawasan ini untuk nanam kelapa sawit. Umur sawit sekarang ni lebih kurang 25 tahun dah. Sekitar tahun 80-an, kebanyakan rakan sepermainan Jamaluddin telah berhijrah keluar. Beliau masih di sini menternak kerbau yang diwarisi dari keluarganya. Dahulu seluruh kawasan Seri Menanti ini dikelilingi kehijauan sawah. Peredaran masa turut menyebabkan sawah ditinggal sepi. Padi telah diusahakan sejak abad ke-17 di Tanah Melayu. Sekitar tahun 1800, Tanah Melayu adalah negara pengeksport padi. Singapura dan Thailand pada ketika itu mengimport padi dari Kelantan, Perak dan Selangor. Penanaman padi pula merosot pada penghujung abad ke-20 apabila bandar-bandar besar dibangunkan. Kebelakangan ini wujud trend baru dalam industri penanaman padi. Anak-anak muda menjadi pengusaha komersial padi. Mereka memajak tanah-tanah sawah dan mengusahakan padi secara besar-besaran kerana ia menjanjikan pulangan yang cukup lumayan. Namun, tidak semua tanah-tanah sawah dapat dimajukan. Fenomena sawah terbiar banyak berlaku di luar kawasan jelapang padi seperti di Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang. Hanya negeri-negeri yang terletak di dalam kawasan jelapang padi mempunyai sistem pengairan dan infrastruktur khusus untuk tanaman padi kerana kos penyelenggaraan yang sangat tinggi. Ia tidak efektif dilaksanakan di kawasan yang mempunyai skala pengeluaran yang rendah. Paras air sungai yang rendah akibat pembinaan empangan bagi menampung keperluan semasa menjadi faktor penyebab sawah-sawah terbiar tidak dapat diusahakan semula dengan tanaman padi. Pam air terpaksa digunakan untuk mengairi kawasan sawah. Kebanyakan kawasan tanah sawah sekarang ni kita tak usahakan dengan padi sebab sekarang ni kebanyakannya masalah infra lah dari segi skim. Mana dia melibatkan kos yang lebih tinggi lah kalau kita nak majukan dengan bidang padi. Jadi kita galakkan kawasan ni dibangunkan juga dengan penanaman-penanaman sayur-sayuran lah. Lebih 20 tahun, Ong Lai memajak bekas tanah sawah ini dengan tanaman sayur. Hari ini beliau mampu tersenyum lega kerana hasil kebunnya mencapai 50 tan setiap kali tuaian. Jabatan Pertanian telah menjadi orang tengah mempertemukan Ong Lai dengan pemilik tanah ini. Ong Lai turut menyimpan hasrat untuk mengusahakan tanaman padi sekiranya diberi peluang. Padi sini sekarang ampang sudah rosak, sungai semua tak ada lagi, tak boleh jalan air naik lagi, tak boleh tanam. Pasal pun tak ada projek sini. Pasal ni kawasan dia, dulu dia ada ampang, kamen sudah kasih ampang sudah semak, tak boleh pakai lagi, ampang pun sudah rosak. Tak boleh bikin. Kalau ada bikin, sama bikin. Ada tempat kasih kawasan 2-300, aku boleh bikin. Kita tanam padi sekarang pakai enjin, terus sikit tak boleh lagi, dia pun tak mau latang. Kalau lebar saya mau bikin, tanam padi. Air merupakan elemen terpenting dalam penanaman padi sawah. Padi sawah memerlukan air yang bertakung hampir sepanjang musim penanaman.
Kos menggunakan pam air sangat tinggi sehingga mencecah RM100 sebulan. Inilah dilema yang membelenggu pesawah yang mengusahakan tanaman padi di luar kawasan jelapang padi. Hanya penanaman padi berskala besar yang diselia dengan amalan pertanian baik dapat menyerap kos penggunaan pam. Mungkinkah ada penyelesaian terhadap masalah ini? Tidak memerlukan air yang banyak, sesuai untuk semua jenis tanah. Padi Erop bakal membuka lembaran baru industri padi negara. Berbeza dari padi huma, padi Erop berhasil tinggi dan boleh dikomersialkan sebagai tanaman selingan di ladang-ladang getah dan kelapa sawit. Padi Erop ni merupakan padi bakar tempatan yang dibangunkan oleh Mardi, yang pertumbuhannya matang dalam tempoh yang singkat 90 hari. Hasilnya di sekitar 4 ke 5 tan yang sesuai ditanam untuk semua keadaan tanah tanpa air bertakung. Ini di peringkat kajian. Setakat ini kita telah pun mendapat bakar yang seragam yang kita jangkakan boleh diisytiharkan untuk kegunaan umum dalam tempoh 2 tahun lagi. Seawal tahun 1915, pembiakan jenis-jenis padi telah dilakukan di stesen penyelidikan Titi Serong, Perak. Menjelang tahun 1964, varieti padi berhasil tinggi telah dikeluarkan. Namun, industri padi terus berhadapan dengan tekanan. Pertembungan kepentingan antara tanaman padi dan hak pemilik tanah semakin banyak berlaku di negeri-negeri jelapang padi. Situasi ini amat merugikan dan kurang diberi perhatian. Tidak semua jenis tanah sesuai untuk mengusahakan padi sawah. Banyak kawasan sawah padi telah ditebus guna menjadi taman perumahan dan bangunan komersial. Keluasan jelapang padi yang semakin mengecil menjejaskan kepuk padi negara. Sehektar tanah yang ditebus guna mengurangkan pengeluaran sehingga 9 tan padi semusim. Keadaan akan menjadi lebih buruk sekiranya berlaku serangan penyakit padi atau ancaman makhluk perosak secara besar-besaran. Pengeluaran padi kita tertumpu kepada kawasan-kawasan jelapang padi di Semenanjung Malaysia dan sedikit di Sabah dan Sarawak. Yang mana keluasan padi negara sehingga sekarang ini lebih kurang 300,000 hektar kawasan padi, yang mana merupakan lebih kurang 4.5% daripada keseluruhan guna tanah untuk pertanian sekarang ni. Perubahan iklim dunia turut mempengaruhi jumlah pengeluaran padi. Banjir yang berlaku pada tahun 2010 di kawasan jelapang padi telah menenggelamkan ribuan hektar sawah padi. Cuaca yang tidak menentu juga menyukarkan kawalan serangan penyakit padi dan makhluk perosak. Serangan berlaku dalam masa yang singkat memusnahkan padi yang telah hampir tiba masa untuk dituai. Oleh sebab itu, jumlah pengeluaran padi tidak akan dapat ditingkatkan sekiranya kita terus bergantung kepada keluasan kawasan jelapang padi yang sedia ada. Kerajaan juga akan menambah 4 lagi jelapang padi, 1 di Sabah, 1 di Sarawak dan 2 lagi di Pahang, iaitu di Pekan dan di Rompin. Itu merupakan salah satu pendekatan kerajaan untuk meluaskan kawasan jelapang padi dalam usaha untuk meningkatkan pengeluaran padi negara. Pembukaan jelapang padi baru yang jauh dari jelapang padi sedia ada tidak menjanjikan padi akan terselamat dari serangan penyakit. Menyedari hakikat ini, Mardi telah memperkenalkan padi varieti baru yang rintang penyakit utama padi. Varieti MR269 dibangunkan oleh Mardi untuk mengatasi keupayaan MR219
yang telah merosot akibat serangan penyakit karah dan bena perang sebelum ini. Sekarang banyak penyakit padi yang menyebabkan hasil padi kita kurang. Satu yang banyak diperkatakan ialah penyakit karah. So 269 ni satu-satunya yang kita dalam penilaian kita yang boleh tahan kepada penyakit karah. Karah daun diakibatkan oleh serangan kulat. Pokok padi akan musnah sepenuhnya sekiranya serangan berlaku di peringkat awal penanaman. Buah padi akan jadi hampa dan patah tangkai jika diserang di bahagian bawah tangkai. MR269 rintang sepenuhnya terhadap serangan karah daun. Ia juga boleh mengatasi serangan bena perang dan hawa daun bakteria. Bilangan biji bernasnya mencapai 75% setiap tangkai. MR269 dibangunkan dari salah silah yang berbeza daripada MR219. Ia dihasilkan melalui kacukan dua baka iaitu P347 dan Y1362. Di antara sifat-sifat padi yang dititikberatkan dalam program pembiakan ialah kerintangan terhadap penyakit, hasil yang tinggi, mutu beras yang baik serta jangka masa kematangan yang singkat. Proses kacukan dilakukan di ruang yang tertutup bagi memastikan tidak berlaku kacukan silang dengan baka lain. Dengan ini, mutu benih dapat dipastikan terjamin. Pada tahun 1950, negara kita telah menyertai rancangan pemilihan dan pembiakan padi antarabangsa. Ini adalah titik tolak permulaan negara menghasilkan benih berprestasi tinggi. Padi yang dihasilkan selepas itu boleh ditanam 2 kali setahun. Benih-benih padi seperti Malinja, Mahsuri, Murni, Ria, Bahagia dan padi Seri Malaysia 1 telah mendapat tempat di hati petani ketika itu. Varieti-varieti ini terus dikembangkan dan diperbarui dari masa ke semasa. So proses penilaian tu makan masa hampir sama dengan proses pembiakan. Selalunya sana 3 tahun ataupun 6 musim ataupun 8 musim ikut dia punya sampai di tahap ni. Penilaian pun 3 tahun ataupun 6 musim ataupun 4 musim. Ni 8 musim. 4 tahun, habis cepat 3 tahun. So makan masa semuanya 8 tahun. Dalam setahun hanya ada 2 musim padi sahaja. Padi diuji dari segala aspek termasuk penggunaan benih dan racun yang sesuai. Dalam pembangunan varieti baru, salah satu proses yang perlu dilalui ialah penyaringan terhadap penyakit utama padi. Salah satu penyakit yang kita lakukan saringan di sini adalah penyakit hawar daun bakteria. So di sini adalah proses bagaimana penyaringan penyakit hawar daun bakteria dilakukan, di mana bakteria ataupun inokulum kita akan inokulasikan kepada pokok padi untuk melihat tahap kerintangan sesuatu varieti itu terhadap penyakit tersebut. Bakteria yang dijangkitkan kepada pokok mengambil masa 3 minggu untuk diteliti kesannya. Kemajuan teknologi banyak membantu penghasilan benih baru yang lebih baik. Beberapa kriteria penting diberi perhatian seperti purata hasil yang sekata, reaksi terhadap serangan penyakit atau serangga, grade serta mutu beras dan sebagainya. Ujian tidak hanya dilakukan di lapangan, sebaliknya ia dibawa ke makmal untuk kajian yang lebih teliti. Dengan kerjasama dari Institut Penyelidikan dari China serta pengkaji yang terlibat secara langsung menghasilkan padi hibrid, Malaysia boleh berbangga dengan padi hibrid yang dihasilkan oleh pengkaji tempatan. Sejak mula beroperasi pada tahun 1971,
Mardi telah menghasilkan lebih 35 varieti padi. Baka yang menghasilkan pengeluaran yang tinggi sehingga 10 tan sehektar masih dikekalkan. Varieti 269 ada kelebihan dari segi hasilnya, dari segi potensi terhadap penyakit, ketahanan terhadap penyakit, dan juga penghilangannya bagus. Lepas tu, rupa bila kita ni ada setengah padi beras ni, dia kita panggil apa, sebam. Kita pun cari yang gila sikit. Orang petani, konsumer nak beli padi, nak beli beras, dia tengok kalau malik-malik ni dia kata, ini bagus. So semua ni kita test dan 269 melebihi minimum yang kita ni lah, bagi semua sifat. Berdasarkan ujian penghilangan, perolehan beras MR269 melebihi varieti lain yang ditanam oleh petani sebelum ini. Berasnya dikategorikan sebagai beras panjang melebihi piawaian 6.21 mm. Kelembutan dan kelekitan beras telah dimasak lebih baik berbanding MR219. Melalui Jabatan Pertanian juga sedang berusaha untuk memperbaiki pengurusan sawah-sawah padi di jelapang-jelapang padi yang mana pengurusan sawah daripada pengurusan secara individu oleh setiap pesawah kita satukan, kita jadikan dia di bawah satu pengurusan, satu blok yang berkeluasan lebih kurang 100 hingga 200 hektar, dibawa kepada satu pengurusan berkelompok, satu pengurusan yang dipusatkan, dan tujuannya untuk pastikan semua aktiviti-aktiviti pengeluaran padi di satu-satu blok, di satu-satu kawasan jelapang padi itu dapat mengikut jadual tanaman padi. Pengurusan secara berkelompok memudahkan pemantauan, bantuan dan hikmat nasihat disalurkan kepada petani.